Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang keempat, anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, cahaya hidayah, cahaya petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Menggunakan cetakan Akademi Jawi Malaysia, kita sampai ke muka surat 49, iaitu makna wahdaniyah. Masih lagi kita membincangkan apa yang disebut sebagai sifat yang salbiyah, sifat yang berfungsi menafikan, yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah yang lalu kita selesai membincangkan apa yang disebut sebagai qiyamuhu ta'ala binafsi, iaitu kalau terjemah secara literal, satu persatu berdirinya dengan sendiri. Tapi yang dimaksudkan adalah menafikan Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada yang lain. Allah tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada pencipta, tidak berhajat kepada makhluk dan seterusnya. Sekarang kita pergi kepada membincangkan wahdaniyah sebagai sifat salbiyah. Tentulah wahdaniyah berfungsi untuk menafikan yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita huraikan sebentar lagi insya-Allah.
Wahdaniyah artinya esa Allah Ta'ala, iaitu esa dari segi zatnya, esa dari segi sifatnya, dan esa dari segi af'alnya. Zat, sifat ini sudah dijadikan bahasa Melayu. Af'al masih lagi perkataan bahasa Arab, iaitu jamak plural kepada fi'lun. Fi'il berarti perbuatan. Jadi Allah Maha Esa zatnya, Allah Maha Esa sifatnya, dan Allah Maha Esa perbuatannya. Lawannya, maknanya yang bertentangan dengan sifat wahdaniyah ini adalah berbilang-bilang, banyak. Itu mustahil. Jadi lawan, opposite daripada sifat yang wajib, iaitu yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Kita ulang lagi sekali, wajib di sini adalah wajib akli, bukan sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian. Dia kata macam mana pula ada sifat wajib bagi Allah? Siapa yang mewajibkan kepada Allah tu? Dia terbayang wajib syar'i. Wajib syarak, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Jadi itu orang mukallaf. Kita wajib solat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Siapa yang wajibkan? Allah yang wajibkan. Habis kalau 20 sifat yang wajib bagi Allah, siapa yang wajibkan? Bukan. Yang 20 sifat yang wajib bagi Allah tu bukan wajib syar'i, sehingga kita nak tanya siapa yang wajibkan, bukan. Tapi ialah wajib akli. Wajib dari segi penetapan akal, maksudnya sesuatu yang tidak menerima nafi. Akal tidak boleh terima kalau kata tiada. Akal kata mesti ada. Itu namanya wajib. Baik, jadi lawan daripada esa, iaitu mestilah Allah itu bersifat esa, adalah berbilang-bilang. Yang demikian itu mustahil, iaitu sesuatu yang akal tidak boleh terima isbat. Sesuatu yang akal tidak boleh terima kata ada, akal kata mesti tidak ada. Itu namanya mustahil. Maka berbilang-bilang Tuhan itu mustahil. Baik, mana dalil ni? Dimulai dengan dalil akli terlebih dahulu, kerana dalil akli ini dia bersifat universal. Dia mengikat orang-orang yang beriman, demikian dia mengikat orang-orang yang belum beriman lagi. Bila dihujah dengan dalil akli, dia terpaksa akur. Berbeza dengan dalil nakli, iaitu dalil wahyu, dalil Quran dan hadis, itu hanya mengikat orang yang sudah beriman. Kalau kita bawa ayat Quran, kita bawa hadis Nabi SAW kepada orang kafir, dia belum merasa terikat lagi dengan ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Maka untuk memantapkan perbincangan, dibawa kedua-duanya, dalil akli dan juga dalil nakli. Baik, dalil akli padanya, bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan, maknanya Tuhan itu banyak. Ada 2, ada 3, ada 10, ada 20. Jadi jikalau di sini bukan jikalau yang menunjukkan harus, tapi jikalau yang nak mengatakan mustahil. Jikalau berbilang-bilang Tuhan, jikalau Tuhan itu banyak, nescaya tiada didapati suatu daripada alam ni. Kerana Tuhan kan bersifat maha berkuasa. Yang namanya Tuhan tentulah bersifat yang maha berkehendak dan yang maha segala-galanya. Tiba-tiba Tuhan banyak, tentulah masing-masing Tuhan nak buat cara dia. Maka bila masing-masing Tuhan nak buat cara dia, tak akan berlaku lah, akan bertentangan satu sama lain. Katakan kalau begitu, Tuhan yang ini yang betul, Tuhan yang ini yang berlaku, maka yang lain kalau begitu bukan Tuhan, sebab dikalahkan. Kerana nyata baginya lemah dan sia-sia. Sebab kenapa lemah? Tadi kita dah katakan, kalau berlaku kehendak satu Tuhan, tidak berlaku kehendak Tuhan yang lain, berarti Tuhan yang lain itu lemah, bukan Tuhan. Atau sia-sia, masing-masing Tuhan buat benda yang sama. Ataupun mungkin orang kata, kalaupun Tuhan banyak, tak mesti Tuhan sama Tuhan nak buat lain-lain.
Mungkin Tuhan tamu Tuhan mereka berbincang nak buat satu benda yang sama. Oh, kalau kena berbincang dulu, kena mesyuarat dulu, kena dapat kelulusan dulu, lemahlah. Bukan Tuhan lah namanya. Maka automatik akal tidak boleh terima Tuhan tu banyak. Kerana lemah dan sia-sia itu bukanlah sah dibilangkan Tuhan. Tak mungkin Tuhan lemah. Tak mungkinlah Tuhan itu sia-sia. Padahal telah nyata pada dalil qiyamuhu binafsihi, iaitu Tuhan Allah Ta'ala itu terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Terkaya ni mungkin bahasa lama. Mungkin kalau orang-orang muda sekarang, apa benda pula terkaya ni? Boleh pula orang tu kaya dengan tak sengaja tu macam mana? Terjatuh. Ni macam tak sengaja. Bukan. Terkaya berarti Allah tidak berhajat kepada yang lain, dan yang lain semuanya berhajat kepada Allah. Yang demikian maka nyatalah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Maknanya tidak ada yang sama seperti Allah Ta'ala. Inilah tauhid. Inilah tauhid ahli sunnati wal jamaah, menafikan syirik, menafikan ada selain daripada Allah pun Tuhan juga. Ada selain daripada Allah juga bersifat dengan sifat ketuhanan. Tidak ada. Dinafikan. Soalan: adakah mengesakan zat Allah, mengesakan sifat Allah, serta mengesakan af'al, perbuatan-perbuatan Allah itu bermakna menafikan banyak pada zat, menafikan banyak pada sifat, dan menafikan banyak pada af'al? Itukah maksudnya? Kerana kan sifat salbiah menafikan. Adakah itu maksudnya? Jawapan bahkan, maknanya memang ya. Mengesakan zat dan sifat serta af'al itu bermakna menafikan banyak pada zat, menafikan banyak pada sifat, dan menafikan banyak pada af'al. Iaitulah yang dinamakan pada istilah tauhid dengan menafikan kam yang 5. Jadi istilah menafikan kam yang 5 ini, kalau tengok pada pengalaman pengajian, kalau kita start dengan istilah dahulu, rasa macam payah nak faham. Sebab nanti dia akan ada menafikan kam munfasil pada zat, menafikan kam muttasil pada zat. Itu ish. Kita tak familiar. Jadi dia akan jadi satu halangan untuk kita faham. Kerana istilah yang tak familiar ni, dia macam menjauhkan kita. Kita tak biasa dengar. Maka mungkin lebih elok kita mulai dengan menerangkan dahulu apa dia yang kita nak sampaikan, apa dia yang kita wajib imani. Bila kita dah nampak, oh taklah susah mana, barulah kita sebut yang ini namanya apa, yang ini namanya apa. Saya cadangkan begitu. Baik, kita lupakan dahulu istilah-istilah menafikan kam munfasil, kam muttasil dan sebagainya, kita letak tepi dulu. Sekarang ni apa yang kita nak faham dalam mengesakan Allah Ta'ala, dalam bertauhid kepada Allah ni, kita nak faham apa? Pertama, kita menafikan banyak pada zat. Apa dia? Pertama, kita menafikan ada selain daripada Allah Ta'ala, tetapi zatnya sama seperti Allah juga. Saya ulang ya. Kita menafikan ada selain daripada Allah. Bila kata selain daripada Allah ni, tak kira lah makhluk lah, ya. Tak kira lah langit, bumi, syurga, neraka, arash, kursi, manusia, rasul, malaikat. Tidak ada yang sama seperti Allah. Itu nombor satu, ya. Tidak ada yang lain daripada Allah tetapi sama seperti Allah, dinafikan. Itulah yang dinamakan menafikan kam munfasil pada zat. Munfasil ni maknanya bercerai. Yang eksternal tu kita nafikan sama seperti Allah.
Yang kedua, bila kita kata mengesakan Allah pada zat, kita menafikan bahawa zat Allah Ta'ala itu tersusun daripada juzuk-juzuk, tersusun daripada komponen-komponen. Maknanya juzuk-juzuk yang banyak ini bercantum, maka jadilah Allah. Dinafikan. Tidak. Berbeza kalau kita makhluk, kan kita ni terdiri daripada juzuk-juzuk, terdiri daripada sel, ada namanya organ, ada namanya jisim, ya. Itu kita makhluk. Maka Allah tidak demikian. Ya, saya ulang lagi sekali. Mengesakan Allah pada zat. Yang kedua berarti kita menafikan bahawa zat Allah Ta'ala itu bersusun daripada pelbagai juzuk, tersusun daripada pelbagai komponen. Itu dinafikan. Dari segi istilah, itulah yang dinamakan menafikan kam pada zat, iaitu kam muttasil. Muttasil ni makna bersambung. Kalau munfasil makna bercerai. Jadi yang kata tak ada lain daripada Allah, sama macam Allah, itu munfasil. Zat Allah bukannya terdiri daripada pelbagai-pelbagai juzuk yang bercantum sehinggalah menjadi zat Allah, itu muttasil. Jadi dari segi kefahaman tak susah mana. Tak susah mana untuk kita faham. Tidak ada zat yang lain daripada Allah sama seperti Allah. Ada siapa tak faham? InsyaAllah kita faham. Tidak ada zat Allah itu tersusun daripada pelbagai juzuk. Kita faham. Kemudian kalau kita lupa, yang mana satu menafikan kam munfasil pada zat, mana satu yang menafikan kam muttasil pada zat, tidak masalah. Itu hanya hafalan istilah sahaja. Kalau kita kebetulan hafal, bagus. Tidak hafal pun tidak menjejaskan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Yang zat. Yang kedua adalah pada sifat. Kita nak mengesakan Allah Ta'ala pada sifat. Kita nak mentauhidkan Allah pada sifat. Yang pertama adalah kita menafikan ada selain daripada Allah Ta'ala, tetapi dia bersifat sama macam Allah juga. Dia bukan Allah, tapi sifat dia sama seperti Allah. Tidak ada. Dinafikan. Maka di sini perlu kepada penerangan. Kerana mungkin berlaku kekeliruan. Bila kita kata tidak ada selain daripada Allah Ta'ala, tetapi bersifat seperti Allah, mungkin ada orang tertanya-tanya atau mungkin ada orang bertanya. Kata dia, macam mana pula Ustaz kata tak ada lain daripada Allah bersifat seperti Allah? Ada, saya rasa ada, kata dia. Contoh, Allah bersifat sama. Manusia juga ada sifat sama, pendengaran. Ya, Allah bersifat basar, penglihatan. Basar juga ada pada manusia. Manusia juga ada penglihatan. Allah bersifat dengan ilmu. Manusia juga ada sifat ilmu. Jadi mungkin berlaku kekeliruan. Ya, mungkin ada orang tertanya-tanya atau dia bertanya. Maka penjelasannya adalah yang itu hanyalah persamaan pada lafaz. Kita guna istilah yang sama, tetapi berbeza pada maknanya. Makna lafaz tak sama, hakikat lafaz tak sama. Kalau dari segi lafaz sama. Pada Allah pun kita sebut sama, pendengaran. Pada manusia juga kita sebut sama, iaitu pendengaran. Adakah sama? Tidak. Pertama, sama Allah Ta'ala adalah satu sifat yang qadim, yang tidak ada permulaan. Ya, Allah memang bersifat sama dari azali lagi. Sedangkan kita ini, sama ini adalah sifat yang baru. Kita pun baru wujud. Mungkin orang-orang doktor boleh terangkan, setelah janin itu berada dalam rahim, bila datang sama? Tak mungkin masa dia kecil macam itu dia sudah ada sama. Saya tak pastilah, tanya doktor. Mungkin selepas 3 bulan ke, selepas 4 bulan ke, baru datang sama dia. Dan dia pun baru. Yang kedua, sama Allah Ta'ala tidak perlu kepada alat. Adapun sama makhluk, sama manusia perlu kepada satu alat, namanya telinga. Takdirlah satu orang lahir tanpa telinga, tidak ada sifat sama bagi dia. Katalah orang cacat, lahir-lahir tak ada telinga.
Tak adalah sifat samak pada dia, kerana samak dia itu bergantung kepada alat. Yang ketiga, dalam keadaan dia ada alat sekalipun, lahir sempurna, ada dua telinga yang sihat, masih lagi samak dia itu terbatas. Kita hanya boleh mendengar suara pada frekuensi tertentu dan dalam jarak tertentu. Contohnya sekarang ini kita hanya dengar suara yang dekat dengan kita dalam ruang masjid ni. Luar masjid kita tak dengar orang sembang apa, depan pagar masjid kita tak dengar, apatah lagi di Gombak sana, apatah lagi di London sana, kita tak dengar. Tetapi Allah Ta'ala, samak Allah itu, Allah mendengar setiap yang wujud. Apa sahaja yang wujud Allah dengar. Kemudian yang kelima, betul ke? Yang kelima ke atau yang keempat, samak Allah Ta'ala adalah sifat yang kekal, tidak akan binasa. Sedangkan samak yang ada pada makhluk binasa atau berubah, berkurangan. Tak perlu binasa 100% pun. Orang kalau sudah lanjut usia, samak dia berkurangan. Yang tu yang kadang orang tanya lain, dia jawab lain. Yang cerita Piramli, dia kata Assalamualaikum bapak ke apa, dia buat keluar kapal, dia orang tu minta kapal. Sound system dia dah kurang. Jadi saya ulang ya, bila kita katakan tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala bersifat seperti Allah, jangan keliru sehingga kata ada. Tidak. Yang ada hanya persamaan lafaz sahaja. Makna daripada lafaz tidak sama. Yang kedua adalah kita menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan dua sifat yang sama. Mungkin orang akan tanya, macam mana tu? Saya tak faham. Bukankah kita belajar sifat 20? Kat situ pun dah ada 20 sifat. Macam mana tak ada dua sifat? Maksudnya tidak ada dua sifat yang sama. Tidak ada dua kudrah, tidak ada dua iradah, tidak ada dua ilmu. Ya, ilmu Allah itu esa, iradah Allah itu esa, kudrah Allah itu esa. Berbeza dengan yang makhluk. Saya ambil contoh kudrah, ya. Kuasa makhluk ini masa kecil, masa baby, apa dia boleh buat? Tak banyak. Dia hanya boleh menangis, minum susu. Kemudian dia makin besar, dia boleh merangkak. Kemudian bertambah lagi kudrah dia, lepas tu boleh berjalan, boleh berlari. Kemudian kalau sudah remaja, lagi aktif kan, remaja panjat pagar dan sebagainya, ya. Kemudian bila dah dewasa, lagi kuat. Kemudian bila sudah meningkat usia, kurang balik, lemah balik, tak larat naik tangga macam dulu, tak larat berlari macam dulu. Makin usia lagi, dah menjadi macam baby pula, merangkak pula dia, nak berjalan dan tak larat. Kalau dulu masa baby, parent dia tolak dia dalam pram. Sekarang bila dah terlampau usia, anak dia tolak atas wheelchair. Jadi pelbagai kudrah manusia itu. Kudrah Allah tidak demikian. Ilmu misalnya, sifat ilmu yang ada pada manusia itu pelbagai. Mula-mula lahir tak tahu apa-apa. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu daripada dalam perut ibu kamu tu, hal keadaan kamu tak tahu satu apa pun. Maka jangan sombong. Kita ni mula dengan jahil, dan kalau ada pun ilmu yang ada pada kita tak banyak mana. Allamal insana ma lam ya'lam. Lepas tu Allah ajar manusia tu apa yang manusia belum tahu. Dibuat perbandingan ilmu yang diberikan kepada manusia semua sekali. Ibarat seekor burung yang mencelupkan paruhnya ke dalam lautan, mungkin untuk ambil ikan atau apa, ya. Maka air yang lekat pada paruh burung itu ibarat ilmu yang Allah beri kepada semua manusia. Sementara air yang masih tersisa di lautan adalah ilmu yang belum diberi pada manusia. So kita nak sombong macam mana? Lepas kita tahu pun kita lupa. Oh, kalau kita ingat semua, jenis lah kita. Yang kadang-kadang exam tak berapa nak skor, bukan tak baca buku, lupa balik. Lupa. Jangan kata yang kita baca lupa, yang kita kenal pun lupa. Kalau kita jumpa orang, dia senyum, dia angkat tangan, dia bersalam, dia tanya apa khabar, dalam hati kita, siapa dia ni? Aku rasa macam pernah tengok, tapi di mana? Apa nama? Jumpa di universiti ke, jumpa kat tempat kerja, dah lupa. Kemudian ada yang memang lupa betul-betul. Apa panggil, orang panggil amnesia.
Berapa? Yang dia memang tak ingat. Saya pernah baca satu orang tu, dia tak ingat isteri dia, tapi isteri dia masih take care dia, tapi dia tak ingat kalau itu isteri dia. Sampai macam itu. Ya, nyanyuk lah, bahasa Melayu kata dah nyanyuk. Jadi itu ilmu manusia itu pelbagai, kurang, tambah, hilang. Ilmu Allah tidak lebih. Ilmu Allah tu segala-galanya meliputi, tidak berkurang. Allah tahu segala-galanya. Baik. Jadi yang kita katakan tadi, tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala bersifat seperti Allah. Itulah dari segi istilahnya dinamakan menafikan kam munfasil pada sifat. Yang kita katakan Allah menafikan Allah bersifat dengan dua sifat yang sama, diistilahkan menafikan kam muttasil pada sifat. Kalau ada antara tuan-tuan yang rasa okey, faham, alhamdulillah. Kalau ada yang rasa tuan-tuan rasa macam tak boleh nak connect pula yang munfasil muttasil ni, lupakan dia. Yang penting kita faham. Tak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Faham tak? Faham. Tidak ada Allah tu bersifat dengan dua sifat yang sama. Faham tidak? Faham. Selesai. Tak masalah. Baik. Kemudian yang ketiga iaitu mengesakan Allah pada perbuatan. Berarti yang ni kita lihat di muka surat 51, iaitu menafikan tidak ada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala itu perbuatan pada pihak, maknanya daripada sudut mengadakan dan mentiadakan, yakni tiada bagi makhluk perbuatan yang menyamai perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kena hati-hati ya, kerana kalau tidak takut jadi Qadariyah, kalau tidak bimbang jadi Jabariyah. Kita yakin bahawa segala-galanya itu perbuatan Allah. Apa maksud dia? Ada satu orang dia marah dekat saya bersyarah di sinilah di Masjid Shah Alam lah. Dia kata ustaz ni sesat. Sebab ustaz ni kata kalau orang tu mencuri, Allah yang mencuri. Kalau orang tu minum arak, artinya Allah yang minum arak. Padahal dia tak faham. Saya kata bila orang tu mencuri ke, minum arak ke, dia solat ke, dia puasa ke, itu perbuatan Allah. Bukan berarti Allah mencuri, bukan berarti Allah yang berpuasa, bukan. Berarti Allah yang menjadikan perbuatan dia tadi. Mencuri dia itu adalah dengan kudrah iradah Allah. Kalau Allah tidak takdirkan, dia tidak akan mampu ya. Habis kalau macam itu, tak berdosa lah dia mencuri, bolehlah dia mencuri. Itu jadi Jabariyah, menyalahkan takdir. Maka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang berlaku kepada makhluk, dia bergerak, dia pergi mencuri, dia bergerak, dia pergi solat. Contoh ya, satu taat, satu maksiat. Itu namanya usaha dan ikhtiar ya, al-kasbu. Itu namanya usaha. Contoh ya, ada air dalam gelas, saya nak minum tidak air, ikhtiar, pilihlah. Kalau tak nak minum, biar saja. Kalau nak minum, usahalah, ambil. Bismillah. Alhamdulillah, berjaya usaha saya. Tak semestinya. Ada orang ambil gelas nak minum, terlepas gelas itu pecah, tak dapat minum. Ada orang ambil gelas nak minum, kena stroke, tak dapat minum. Tapi dia sudah usaha, Allah tidak izinkan. Jadi di situ kita kena faham, kalau begitu tidak gugur sehelai daun, tidak bergerak sebutir habuk, kecuali itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Jangan pula disalahfahami. Kata bila orang mencuri, Allah mencuri, tak betul. Bila orang tu minum arak, sebenarnya Allah yang minum arak, tak betul. Tapi apa sahaja yang telah berlaku, mustahil keluar daripada kudrah iradah Allah. Baik atau buruk, hakikatnya itu adalah af'al Allah. Itu yang bermakna dalam hadis antu'mina biqadari khairihi wa syarrihi. Yang dikatakan iman itu antaranya adalah bahawa kamu beriman dengan takdir Allah, baik juga itu takdir Allah, buruk juga itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan.
Dan itu ada mirip dalam pengajian Tauhid 3 dinamakan Tauhid Rububiyah. Mengesakan Allah dari segi rububiyah, kata mereka adalah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menyembuhkan penyakit, melainkan Allah semata-mata. Betul itu. Jadi berbeza istilah tidak masalah. Kita panggil wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Mereka panggil Tauhid Rububiyah. Dari segi makna sama. Jadi masalah pada Tauhid Rububiyah bukan kat situ. Tauhid Rububiyah itu ada masalah lain, iaitu bila mana mendakwa orang musyrikin ada Tauhid Rububiyah itu keliru. Tapi kita tak nak sentuh yang itulah. Kita tak faham mengesakan Allah pada af'al, menafikan bahawa daripada sudut mengada dan mentiadakan tu ada lain daripada Allah yang mampu mengada dan mentiadakan. Tak ada. Yang ada pada makhluk usul ikhtiar. Usul ikhtiar itu pun Allah yang beri kepada dia. Baik. Mana dalil? Dalam ayat Al-Quran ada ayat yang menafikan kebatilan Qadariyah dan menafikan kebatilan Jabariyah. Qadariyah dia kata Allah tidak takdirkan. Allah cipta manusia, kemudian manusia itu automatik. Manusia itu buat sendiri perbuatan dia. Allah tidak buat perbuatan dia. Lalu oleh kerana itu kata orang Qadariyah, Allah juga tidak tahu manusia nak buat apa. Kerana bukan Allah yang ciptakan perbuatan dia, maka Allah tak tahu. Manusia itu buat, baru Allah tahu. Maka akidah seperti itu tidak ada khilaf di kalangan ulama, membawa kepada kufur. Kerana pertama menafikan kudrah Allah, mana berlaku perbuatan manusia itu luar daripada kuasa Allah. Yang kedua menafikan ilmu Allah. Dia kata Allah tak tahu. Jadi ini ditolak dalam ayat Quran. Sementara Jabariyah dia menerima bahawa Allah yang menciptakan, baik atau buruk daripada Allah. Kemudian dia terlajak kepada menyalahkan takdir. Dia kata dia tak ada apa-apa. Dia hanya ibarat debu yang ditiup angin saja. Maka kalau dia tak sembahyang pun tak boleh salahkan dia. Kalau dia minum arak pun tak boleh marah dia. Sebab dia tak ada apa-apa. Tak ada usaha ikhtiar. Dia majbur, dia terpaksa. Jadi kedua-dua ini batil. Kedua-dua ini adalah ekstrim. Maka dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Ada tiga kat situ ya. Pertama, wa ma ramaita. Yang kedua, id ramaita. Yang ketiga, walakinnallaha rama. Wa ma ramaita maknanya bukan kamu yang melontar, bukan kamu yang membalik, bukan. Itu menafikan Qadariyah. Qadariyah kata kita yang buat sendiri perbuatan kita. Allah kata bukan. Kemudian Jabariyah kata kita tak ada usaha ikhtiar. Semua Allah berlaku. Lalu dinafikan if ramaita, ketika mana kamu melontar. Kan Allah nisbahkan perbuatan melontar itu kepada manusia. Ketika mana kamu melontar. Kemudian Allah tekankan hakikat, kerana usaha ikhtiar pun Allah yang beri, apa yang berlaku pun Allah yang takdirkan. Maka Allah tekankan hakikatnya, walakinnallaha rama. Akan tetapi Allah lah yang melontar. Bukan kamu yang melontar. Ketika mana kamu melontar, akan tetapi Allah lah yang melontar. Ini ayat Quran. Tapi perlu difahami dengan konteks yang betul. Macam mana konteks dia? Wa ma ramaita khalqan id ramaita kasban walakinnallaha rama haqiqatan. Itu konteks dia. Wa ma ramaita khalqan, bukan kamu yang melontar dalam bentuk menciptakan pelontaran itu, bukan kamu. Al khalqu lillah, penciptaan itu hanya milik Allah saja. Jadi bukan kamu. Id ramaita kasban, ketika mana kamu melontar dalam bentuk usaha dan ikhtiar. Walakinnallaha rama haqiqatan, akan tetapi Allah lah yang melontar kalau dilihat pada sudut hakikat. Jadi hati-hati ya. Ini tempat kegelinciran ya.
orang tergelincir, terlajak jadi Qadariyah, terlajak jadi Jabariyah. Kita nak stay istiqamah ahli sunnah wal jamaah. Baik, selesailah. Menafikan kam yang 5 tu, kadang-kadang orang jadi confused, apa dia kam munfasil, kam muttasil, itu hanya istilah sahaja. Kalau kita tahu dan faham pun alhamdulillah. Kalau kita tak tahu dan faham istilah, yang penting kita tahu perbincangan dia. Baik, selesai. Ada lagi sisa masa 5 minit ya. Ada sebarang soalan nak tanya kalau saya mampu? Kalau tak ada, kita sambung ya. Peringatan adalah perbuatan segala makhluk itu pada hakikatnya bukanlah perbuatan, hanya usaha dan ikhtiar yang tidak memberikan bekas, maknanya tidak memberikan kesan secara hakikat. Nampak orang tu ambil pisau, dia menikam, luka kawan dia, berdarah kawan dia, itu zahir je. Tapi apa yang berlaku hanya usaha ikhtiar. Yang menjadikan berdarah itu adalah Allah. Kalau Allah kehendaki, boleh saja orang itu ditikam tapi tidak berdarah. Tak kisahlah dalam bentuk karomah ke, wali Allah ke, orang tikam dia tak berdarah. Atau dalam bentuk istidraj, dalam bentuk Allah lajakkan dia dalam kebatilan, dia amalkan amalan-amalan sungsang, akhirnya jadi kebal. Bila ditekam tak lut, tapi ajaran sesat lah. Nak jadi kebal, kena lombor najis dulu kat badan misalnya. Dah ada najis bila masa nak sembahyang, akhirnya kebal. Jadi ditikam juga, tapi tidak berlaku luka tadi, kerana yang menjadikan luka adalah Allah. Tetapi itu adalah perbincangan hakikat. Adapun perbincangan syariat, diambil kira sebab dan musabab. Maka bila seseorang itu mendatangkan sebab, dia menanggung akibat daripada musabab. Maka tak boleh satu orang ambil pisau yang tajam, dia tikam perut kawan dia, berdarah-darah, masuk hospital, masuk ICU, lalu dia didakwa di mahkamah atas kesalahan mendatangkan kecederaan parah kepada orang lain. Dia dalam pembelaan, dia kata yang Arif Hakim, bukan saya yang lukakan dia. Saya belajar di masjid negeri, ustaz kata bila orang tu tikam, Allah yang lukakan dia. Oh, tak boleh lah. Itu cerita hakikat. Yang kamu buat ni nak bincang cerita syariat. Tapi kalau hakim tu pandai, jawab aja lah. Tak apalah. Saya jatuhkan hukuman kepada kamu sekian-sekian. Kamu terima je lah. Kerana Allah yang gerakkan saya untuk hukum kamu. Sama je. Jadi kena ingat domain hakikat tu akidah untuk kita yakini. Domain syariat diambil kira sebab dan musabab untuk menetapkan hukum. Baik. Mana dalil naqli dalam wahdanatul af'al tadi, iaitu firman Allah Taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Taala lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu amalkan. Perbuatan kita juga adalah makhluk Allah. Makna usaha itu ialah melakukan sesuatu. Usaha itu maknanya kita buat satu benda. Dalam bahasa Arab dia panggil al-kasbu, kasabah ataupun kasabat. Sama ada untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak mudarat, dia kena usaha. Makna ikhtiar itu dia memilih antara dua pekerjaan atau dua perkara. Orang bagi dia 2 gelas, satu susu, satu arak. Maka pilih yang mana yang dia nak. Kemudian usahalah. Jangan pilih susu tapi usaha pergi ambil arak. Pilih susu, usaha untuk minum susu. Jangan minum arak, kerana arak itu haram. Kata qil, ada pandangan yang lemah, mengatakan ada satu kam pada af'al, iaitu kam muttasil, bahawa tiada berbuat sesuatu perbuatan melainkan dengan minta tolong orang lain, seperti menghanguskan dengan pantaran api, menyejukkan dengan pantaran air dan sebagainya. Tapi ini pendapat yang lemah. Dalilnya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa, dan firman Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah